Okay, Assalamualaikum. Dalam latihan ini kita akan menghasilkan objek isometrik dalam environment 3D daripada lukisan isometrik ortografi yang diberikan. Maklumat-maklumat semua ada dekat sini. Jadi sekiranya kita mempunyai keupayaan untuk melakar dahulu objek ini, dia adalah merupakan satu advantage. Jadi saya dah lakarkan dekat sini untuk melihat secara sepintas lalu bagaimana bentuk objek ini sepatutnya. Jadi objek ini telah dilakar adalah kelihatan seperti yang bahagian yang ini Okey, jadi apa yang kita nak lukis adalah berdasarkan lukisan tu dengan partikular-partikular yang ada. Jadi kita akan lukis berdasarkan lukisan yang ini Jadi prosesnya adalah seperti berikut. Nombor satu, kita buat pandangan di bahagian ini dahulu, kemudian kita copy, buat pandangan ini, kemudian kita copy ke bahagian belakang. Okey, kemudian kita akan tengok dia punya lebar semua. Okey, jadi prosesnya line. Okey, kita proses, kita yang pertama kena pergi grid display, klik sebelah kanan tu, kemudian sebelah mouse setting, kita onkan isometric snap. Okey, jadi isometric snap ini boleh kita satahnya boleh berubah-ubah dengan cara kita menekan kita punya kekunci F5. Dia punya berubah-ubah dan seperti yang saya tunjukkan ni. Jadi kita nak di sini kita nak buat yang muka ini dahulu. Jadi dia punya mesti dalam kedudukan satah seperti ini. Jadi kita buat line dari sini, kemudian hidupkan kita punya auto, dan kita boleh bagikan jarak adalah sini adalah 60. Jadi kita letakkan 60. Okey, jadi kemudian tinggi adalah 10. Tunjuk alakan kita punya cursor ke atas. Kemudian kita akan gerak daripada sini ke sini adalah dalam keadaan 60 tolak dengan 25 adalah 35. 35. Tinggi adalah 10 tolak dengan 35 adalah 20. Okey, kemudian panjang yang ini 25. Okey, kemudian yang ini adalah 5. Yang ini adalah 5. Kemudian tingginya adalah 10. Kemudian 5. Kemudian close. Okey, kita dapat muka yang bahagian sini. Okey, jadi kita tekan ataupun kita tekan F5. Okey, kita buat tulisan sini end point. Okey, jaraknya ataupun lebarnya adalah 15 kali dengan 2. 30. Okey, enter. Kemudian kita copy dinding ini. Copy. Okay, kita gunakan end point dan end point dekat bahagian sini. Okey, jadi kita dah dapat dua dinding. Dinding yang pertama dekat sini dah ada, dinding yang kedua dekat sini dah ada. Jadi kita copy saja CP yang ini, barisan ni. Gunakan end point. Letak di end point di sini, second point dia. End point di bahagian sini. End point di sini. Dan end point di penjuru sini. Okay, dan end point di bahagian sini, dan end point di bahagian ujung. Okey. Jadi apa yang kita lihat dekat sini, kita siapkan satu-satu kita punya lukisan. Objek yang ini, garisan yang ini sebenarnya kita tidak perlu. Okey, garisan yang ini kita trim. Okey, yang garisannya sebelah bawah ini sebab dia kelihatan solid. Yang bahagian bawah ini sepatutnya tidak. Yang ini sebenarnya tidak perlu garisan ini, jadi kita erase. Okey. Jadi yang ini sebenarnya pun ini terlindung oleh solid, jadi kita trim. Kita gunakan yang ini. Okey, yang ini kita erase. Okay, jadi objek kita telah hampir siap. Yang cuma kita perlu buat yang kita punya bulatan yang ini saja.
Jadi caranya adalah kita carikan di mana pusat bagi bulatan ini dalam isometrik ni. Jadi kita buat line, kita gunakan midpoint di sini. Okey, kita tekan F5. Kita tarik je ke mana-mana, panjang tak kisah. Okey, kemudian kita buat line midpoint di sini, bawa dia ke sana. Okey, sekarang kita trim menggunakan dinding yang ini. Okey. Okey. Jadi sekarang kita lihat kita punya posisi bagi pusat ini adalah di sini ya, dalam intersection ni. Jadi kita bina bulatan berkenaan melalui kita guna draw. Kita bina draw, kemudian pergi kepada ellipse arc kemudian kita type isocircle. Okay, isocircle, letakkan dia punya center adalah intersection dan tunjukkan intersection berkenaan. Diameter radius dalam tu, dalam bracket kita letak D dahulu, kemudian kita bagi 20. Okay, jadi kita nampak dekat sana. Enter. Start angle adalah 0, end angle 360 darjah, kita akan dapat. Okey, jadi apa yang kita kelihatannya ialah sekarang kita nak pastikan bagi ketebalan ini menunjukkan ada tembus atau tidak pandangan kita. Jadi caranya adalah kita buat line. Okey, kemudian kita tekan F5 end intersection kat sini, buat satu garisan jarak 10 ke bawah. Okey, di sana. Kemudian kita copy CP bulatan ini, kita gunakan center point, kemudian kita gunakan end point dekat sini. Jadi kelihatannya dua ni ada yang bertindih, jadi menunjukkan dia tembus. Jadi kita boleh trim dahulu, trim yang ini, kita gunakan yang ini, kita trim yang ni, kemudian kita trim second trim yang ini. Okey, jadi kita yang ini. Okey, jadi kita trim dan kita trim. Jadi kita iris mana yang tidak perlu, yang ini tidak perlu, semua ni. Okey, jadi kelihatan objek kita adalah seperti berikut. Okey. Jadi untuk tujuan dimensi, kita gunakan dimensi kat sini. Align, kita boleh gunakan F5 dahulu. Kalau kepada muka ini F5. Okey, kita tekan F5 lagi. Okey, kita gunakan end point kat sini. Kemudian kita gunakan end point kat sini. Okey, kita boleh tarik. Okey, biasanya standard lebih kurang dalam 10 daripada kiri ke daripada sisi ataupun sempadan objek 10 mm. Okey, kemudian kita draw dimension align. Kita tekan F5. Okey, kita gunakan end point. Kemudian end point. Okey, kita tarik lebih sikit supaya kita dapat membuat yang bahagian dimension untuk yang bahagian ini. End point, dimension, align, kita gunakan end point, kemudian end point. Okey, jadi yang bahagian sini kita dimension 9, end point dan end point. Okey, jadi yang kita tekan F5 dulu. Jadi F5. Jadi okey, yang tu. Jadi dimensi align kita gunakan end point. Dimension align end point dan end point. Okey, jadi anda siapkan mana-mana dimension yang tak complete lagi. Jadi apabila telah siap semua, kita pergi dimension oblique. Okey, select objek, kita select 1, 2, 3 dan seterusnya. Enter. Berikan nilai nilai oblique
negatif 30, enter. Okay, macam ni dia tidak mahu 30, so kita just letakkan dimension oblique nilai 30, bukan negatif 30. Okay, dia akan jadi macam tu. Okay, itu saja.